Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang ke sambutan Hari Hari Sungai Sungai Sedunia Sedunia tahun tahun 2021. 2021. Okey, selamat datang kepada semua yang sedang menonton secara FB FB live Live streaming di menerusi menerusi platform Facebook Live di Kementerian Alam Sekitar dan Air dan juga di mana, Syah? Jabatan Pengairan dan Saliran Saliran Malaysia. Malaysia. Jadi Terima kasih. terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama untuk menyemarakkan sambutan Hari Sungai Sedunia Okey, tahun yang ini. sedang berlangsung di Ah, Sungai Rembau, Lubuk Cina. Negeri Negeri Sembilan. Sembilan. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama-sama kami. Dan kami harap untuk kekal dan terus bersama kami sehingga ke penghujung program kita Betul. pada hari ini. Kalau kita tengok sekarang ni cuaca sangat baik dan Alhamdulillah. sebabkan itulah kita dapat bersama-sama untuk turun ke Sungai Rembau hari ini Ya. di Lubuk Cina untuk menyokong ataupun untuk menyemarakkan sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021. Ya, Dan betul. alur air dalam komuniti itu apa, Syah? Kudah. Okey, yang Waterways in sedang our communities. dipromosikan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Merupakan tema kepada sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021 ya, Syah? Alhamdulillah. Okey, sekarang ini seperti yang anda dapat lihat, Ya, kami masih menantikan isyarat ketibaan ketibaan Yang Berhormat Menteri dijangka difahamkan akan tiba pada bila pada masa bila-bila sahaja masa. lagi. Ya. Alright. Okey, seperti yang penonton sedia maklum, hari ini kita ada aktiviti yang menarik seperti gotong royong, Gotong royong, pembersihan sungai, gotong royong pembersihan sungai penanaman lah. pokok. Penanaman Ha. pokok. Ada juga di beberapa lokasi yang Ya. buat berbasikal, aktiviti Betul, berbasikal. sesuai ikut aktiviti riadah masing-masing asalkan ada penjarakan fizikal SOP dan segalanya. Ya, betul. Kita akan tetap dan mohon untuk semua yang berada di lokasi event pada hari ini untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, Syah, Ya, cerita sikit ya, pasal Amir. aktiviti gotong royong ni kan. Mhm. Inilah yang dipromosikan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASTA sendiri dengan tagline kutip sampah sambil riadah kudah. Kudah. Juga yang sekarang sedang berlangsung di sekitar kita Di sekarang sekitar di Sungai kita. Rembau. Dan juga ah, sedang berlangsung di 49 lokasi. Ya. Julung-julung kali Ya. diadakan dan Negeri Sembilan sebagai tuan rumah bagi peringkat betul. kebangsaan ini. Betul dan saya rasa lokasi ini dipilih kerana Negeri Sembilan menjadi negeri pertama di Semenanjung Malaysia yang beralih ke Fasa 4. fasa keempat ya. Okey, majlis kita sedang berlangsung di Sungai Rembau, Ya. Lubuk Cina. Ya, Negeri Sembilan. Ya, betul. Dan sekali lagi kita tengok cuaca pun sangat baik dan Sangat cantik. sangat cantik. Meskipun panas tapi ada angin. Ada angin, betul. Tu yang paling penting, ada angin dan Ya. kita pun rasa tenang je nak menjalankan aktiviti-aktiviti Ya, yang kita nak betul. jalankanlah sepanjang hari ini. Dan apa aktiviti yang sedang dijalankan, Syah? Okey, yang telah bermula seawal 7.30 pagi tadi iaitu aktiviti gotong royong. Ya. Okey, KASA ada mempromosikan gotong royong terbaru. Apa dia tu? Ya, kutip sampah sambil riadah kudah. Yes, kudah. Ya. Okey. Dan yang paling penting sekali, aktiviti ini saya rasa dirindui oleh pelbagai lapisan masyarakat dan pastinya dia disertai juga oleh pelbagai lapisan masyarakat ya, Syah. Ya, untuk pengetahuan semua, Hari Sungai Sedunia ini telah berlangsung di 49 lokasi daripada 14 buah negeri di seluruh Malaysia. Betul tu, Syah. Ya, semangat ya semua. Semangat. Semangat. Terima kasih semua di seluruh rakyat Malaysia. Sama-samalah sayangi sungai kita. Ya. Dan Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Tuan Virapan Anak Lelaki Supramaniam, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Kesihatan, Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat Datuk Mansor bin Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Engineer Nur Hisham bin Muhammad Ghazali,
Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Selamat datang ke Sungai Rembau, Lubuk, China bagi sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021. Hadirin sekalian, sambutan Hari Sungai Sedunia disambut pada hari Ahad terakhir bulan September setiap tahun. Objektif sambutan Hari Sungai Sedunia ini adalah untuk memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumber air yang merangkumi jaminan bekalan air dan sekuriti air serta kebersihan sungai demi kelestarian alam untuk diwariskan kepada generasi masa hadapan. Tahun ini, Hari Sungai Sedunia disambut dengan tema Waterways in Our Communities, alur air dalam komuniti. Sebagai makluman, div-div jemputan dan para hadirin sekalian, program pagi ini akan ditayangkan secara langsung di media sosial Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia untuk tontonan umum. Program ini turut disambut secara serentak di beberapa lokasi di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Hadirin sekalian, suka juga untuk saya ingatkan kepada div-div jemputan dan juga semua supaya mematuhi Standard Operating Procedure SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk kekal memakai pelitup muka serta menjaga jarak fizikal masing-masing. Mohon kerjasama semua. Terima kasih. Saya Syed Amil Hisham dari Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Dan saya Syasha Azadi daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan. Sebagai pembuka tirai pada pagi ini, div-div jemputan dan para hadirin dipohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku. Dengan hormatnya, dipersilakan. Buluh diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Tuan Muhammad Fazrin bin Kamaruzaman dari Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi sayyun lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت العزيز الجليل. Kami merafakkan kesyukuran kehadratmu di atas keizinan dan limpah kurniamu. Maka dapatlah kami berkumpul dan menjayakan majlis sambutan Hari Sungai Sedunia bagi tahun 2021 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air sebentar lagi.
Semoga majlis yang mulia ini dianugerahkan keberkatan, kesejahteraan, kekuatan, hidayah dan kesihatan yang berkekalan agar kami dapat terus menghirup udara di muka bumimu yang nyaman lagi damai ini. Allahumma ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pemurah lagi ihsan. Sempena Hari Sungai pada kali ini, kami memohon agar Engkau semaikanlah di dalam jiwa kami sekalian dengan semangat cintakan kepada keceriaan dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar. Jauhkanlah kami dari sebarang sifat tamak dan haloba dalam mengejar kepentingan dunia tanpa mengambil kira kemusnahan alam sekitar yang boleh menyebabkan pencemaran air secara amnya. Harapan kami agar sambutan Hari Sungai kali ini akan membangkitkan kesedaran kami, memperbaiki akhlak dan sikap tanggungjawab kami dalam usaha menjadikan negara ini bersih dan sentiasa ceria. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu, memohon perlindungan dan pertolongan dari-Mu, Ya Allah. Kami sedar, kami akur wabak yang melanda ketika ini adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, Ya Allah. Bantulah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini, Ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini, lenyapkanlahnya, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa. Ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Fazrin di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga program pagi ini diberkati ilahi dari mula hingga penghujungnya. InsyaAllah. Kumbang terbang di pinggir pekan, terbang seiring ke pohon ara. Ucapan sejahtera salam mulakan, bagai tanda mulanya acara. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Virapan Anak Lelaki Supramaniam, Exco Kerajaan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan aluan. Kepada saudara dan saudari pengacara majlis pada pagi ini, selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang Berhormat Datuk Mansur bin Haji Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Engineer Haji Nur Hisham bin Muhammad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Agensi, Pegawai-Pegawai Kanan, KASA dan JPS, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin merakamkan salam daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA kerana telah memilih Negeri Sembilan sebagai lokasi utama bagi sambutan Hari Sungai Sedunia 2021. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, di atas kesudian YB Datuk Seri melapangkan masa untuk hadir ke Negeri Sembilan bagi merasmikan majlis dan seterusnya menyempurnakan program yang dirancang pada hari ini. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan, sukacita saya juga ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada pihak Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
dan khususnya kepada Engineer Syahri bin Abdullah, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan bersama pegawai dan kaki tangannya kerana berjaya mengaturkan program pada pagi ini, dan kepada semua jabatan dan agensi di peringkat persekutuan dan negeri, badan-badan NGO, pemimpin masyarakat dan masyarakat setempat serta semua pihak yang terlibat kerana turut hadir bersama-sama memeriahkan program pada hari ini. Saya turut dimaklumkan aktiviti gotong royong turut sedang dilaksanakan di satu lokasi satelit, iaitu di Sungai Batang Benar di daerah Seremban, bagi pengisian program sambutan Hari Sungai ini di Negeri Sembilan. Sokongan padu dan kerjasama erat di antara jabatan dan agensi serta saudara dan saudari telah membolehkan program kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Negeri Sembilan baru sahaja berpindah ke fasa pemulihan negara, fasa keempat. Justru itu, marilah kita terus bersama-sama menjaga SOP masing-masing bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kita semua terpelihara. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Usaha dan kerja keras pihak KASA melalui jabatan dan agensi di bawahnya dalam memastikan perancangan melalui dasar-dasar berkenaan air dan alam sekitar yang diperkenalkan dan membawa dasar itu turun serta merealisasikannya bersama rakyat amatlah kita hargai. Sebagai contoh, program kesedaran alam sekitar yang ditekankan melalui program-program yang dekat di hati rakyat seperti Jom Turun Sungai, Kutip Sampah Sambil Riadah dan gotong royong bersama masyarakat dan komuniti setempat adalah usaha murni yang semakin mendapat tempat di hati pencinta alam sekitar. Malahan pada tarikh hari ini juga, saya turut dimaklumkan di peringkat Negeri Sembilan, JPS telah menyebar luas penganjuran 2 pertandingan, iaitu Jom Wagih Tuguh Sungai dan Kutip Sampah Sambil Riadah, yang menggalakkan seluruh warga Malaysia yang menetap di Negeri Sembilan untuk keluar dan bersama-sama melaksanakan aktiviti pembersihan kawasannya, terutamanya yang berhampiran dengan sungai dan badan air secara individu ataupun berkumpulan. Kerajaan Negeri Sembilan turut telah bersetuju sebagai galakan dan inisiatif atas usaha baik ini menyediakan wang tunai secara in-kind sehingga bernilai RM40,000 bagi memastikan aktiviti terutamanya yang melibatkan komuniti seperti MPKK dan taman perumahan serta organisasi awam dan swasta diberi galakan berterusan untuk terus memelihara kawasan yang telah ditentukan oleh pihak yang ingin menyertai pertandingan tersebut. Pertandingan yang telah dimulakan sejak 18 September 2021 yang lalu sehingga ke hari ini menyaksikan penglibatan beberapa komuniti, organisasi telah pun mengambil langkah untuk mula mengindahkan kawasan masing-masing. Syabas kepada JPS dan atas usaha dan idea yang baik ini. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Puan yang saya hormati sekalian. Tindakan pantas YB yang berhormat Datuk Seri dan pasukan dalam berhadapan dengan isu-isu pencemaran air dan alam sekitar sewajarnya dipuji. Paradigma dan kaedah pelaksanaan tindakan kita seharusnya diubah kerana masyarakat pada ketika ini sudah bijak dalam menilai. Untuk pengetahuan yang berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian juga, kami di Negeri Sembilan turut melaksanakan perkara yang sama. Sudah pasti kami tidak terlepas daripada diuji dengan isu-isu pencemaran dan sikap sembrono pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Malahan Negeri Sembilan turut pernah diancam dengan kes-kes pencemaran yang telah mengakibatkan penutupan loji air. Yang paling mengecewakan adalah kejadian ini turut menjejaskan negeri yang berjiranan. Justru itu, pada ketika ini pihak kerajaan negeri memandang serius kepada sikap yang tidak bertanggungjawab yang telah mengakibatkan banyak kerugian, dan bukan saja itu,
kepada malah telah menggugat keselesaan dan sosial masyarakat. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian, lokasi bagi majlis sambutan pada hari ini iaitu Sungai Rembau merupakan sub-lembangan kepada Sungai Linggi dan merupakan salah satu lokasi denai sungai yang sedang dipelihara oleh pihak JPS. Seperti yang kita sedar, sungai merupakan sumber utama bagi bekalan air minuman dan kehidupan dunia sejak dahulu lagi. Maka atas sebab kepentingan inilah acara sambutan Hari Sungai Sedunia dilihat sebagai satu acara yang sangat baik dan berkesan dalam mewujudkan kesedaran tentang keperluan untuk memelihara sumber air. Saya sangat tertarik dengan program-program yang telah dan sedang dijalankan sebagai pengisian Hari Sungai Sedunia ini. Dimaklumkan sedang dilaksanakan secara serentak di seluruh dunia, seluruh negara. Tahniah kepada pihak KASA dan JPS. Bagi pihak kerajaan negeri, hasrat kita adalah untuk memastikan seluruh rakyat di negeri ini memahami peranan masing-masing termasuk pemain industri dalam menjaga kelestarian sungai dan alam sekitar. Malahan program yang berkaitan air turut termasuk akses kepada air dan kubahan yang selamat, peningkatan ekosistem dan sumber air serta mengurangkan bencana berkaitan air seperti banjir dan kemarau. Justru itu, kami bersyukur di Negeri Sembilan khususnya sentiasa dilimpahi sumber air yang berterusan. Negeri Sembilan sedang dalam berusaha meningkatkan bilangan lokasi pusat rekreasi bertemakan sumber air dengan keindahan semula jadi yang boleh menjadi tarikan kepada para pengunjung. Seperti yang saya telah dimaklumkan, inisiatif yang telah dibawa oleh pihak KASA dalam mempelbagaikan manfaat sungai persekitarannya kepada masyarakat adalah satu inisiatif yang sangat baik. Saya turut dimaklumkan terdapat 10 lagi lokasi di jajaran-jajaran sungai di 7 daerah di Negeri Sembilan telah dikenal pasti untuk dijadikan lokasi-lokasi tarikan masyarakat setempat di bawah program denai sungai kebangsaan. Justru itu, yang berhormat Datuk Seri, bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan, sukacita kami mohon agar Negeri Sembilan turut mendapat keistimewaan dan keutamaan dalam memperluaskan inisiatif denai sungai berkenaan agar manfaatnya dapat dinikmati bersama. Kesinambungan daripada itu juga, pada dasarnya pihak Kerajaan Negeri Sembilan juga telah bersetuju untuk melaksanakan aktiviti penyelenggaraan bagi membantu Kerajaan Persekutuan untuk memelihara infrastruktur yang dibina kelak dan yang telah dipersetujui sekiranya peruntukan pembinaan dan menaik taraf denai-denai seperti di lokasi ini disalurkan oleh pihak KASA kepada negeri ini. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk, Datin-Datin dan Tuan-Puan yang dihormati sekalian. Selain dari itu juga, dalam memacu pembangunan moden Negeri Sembilan menjelang 2045, matlamat pembangunan yang ditetapkan adalah Negeri Sembilan 2045 sejahtera, inklusif dan mampan. Matlamat ini bersesuaian untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai sebuah negeri yang mempunyai perancangan guna tanah, kecekapan perkhidmatan sosial, taraf sivik penduduk, kemudahan masyarakat, infrastruktur dan utiliti yang berkualiti dan setaraf dengan perletakannya yang bersebelahan dengan konurbasi Kuala Lumpur. Berdasarkan konsep pembangunan integrasi Negeri Sembilan, 3 perkara penting adalah melibatkan konsep pembangunan Malaysian Vision Valley, Agropolis dan Biodiversity dengan 5 objektif untuk menjadikan Negeri Sembilan 2045 sejahtera, inklusif dan mampan. Pastinya ia akan melibatkan tadbir urus sumber air dan alam sekitar secara holistik. Malahan di dalam Rancangan Malaysia ke-12, Kerajaan Negeri Sembilan turut mengambil kira keperluan untuk menilai kepentingan isu-isu pengurusan sungai, banjir, sumber air, alam sekitar dalam merangka strategi pembangunan. Selaras dengan itu, beberapa cadangan projek-projek yang berimpak tinggi kepada rakyat Negeri Sembilan turut dipanjangkan kepada pihak KASA
untuk pertimbangan seperti projek-projek pengurusan banjir, iaitu pembangunan lembangan Sungai Linggi Fasa 5 dan rancangan tempatan banjir Sungai Batang Labu yang dilihat dapat membantu dalam merealisasikan usaha pembangunan moden Negeri Sembilan menjelang 2045 yang melibatkan terutamanya di kawasan Malaysian Virgin Valley kelak. Yang berhormat Datuk Seri Datin-Datin yang saya hormati sekalian, selain daripada itu juga selari dengan perancangan Kerajaan Negeri Kerajaan Persekutuan, inisiatif dan perancangan denai sungai Rembau di Lubuk Cina ini diharap dapat diperluaskan lagi dengan rancangan pelaksanaan pemeliharaannya. Seperti mana kertas cadangan daripada Negeri Sembilan kepada pihak JPS, Ibu Pejabat melalui projek pengurusan Sungai Rembau yang bernilai 15 juta ringgit, di mana ia akan membantu Kerajaan Negeri Sembilan dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi penduduk daerah Rembau dan memperluaskan lagi matlamat dan manfaat kelestarian alam sekitar terhadap koridor-koridor sungai di sepanjang Sungai Rembau. Memandangkan sungai ini juga merupakan sungai sempadan yang melibatkan perkongsian di antara Negeri Sembilan dan Melaka. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Puan yang dihormati sekalian, saya berharap kerjasama yang baik terutamanya melibatkan memanfaatkan kepada rakyat akan terus diteruskan dari masa ke semasa. Terima kasih atas pemilihan Negeri Sembilan sebagai lokasi utama sambutan Hari Sungai Sedunia 2021. Kami amat menghargainya dan kami harap kehadiran yang berhormat Datuk Seri ke negeri ini, ke negeri yang penuh adat ini akan memberi banyak peluang-peluang pembangunan yang lestari, terutamanya yang melibatkan alam sekitar dan air. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan, MPKK Kampung Lubuk Cina, Kampung Titian Akar, Kampung Sungai Timun, serta syarikat-syarikat swasta yang turut terlibat bagi menjayakan sambutan Hari Sungai Sedunia ini. Semoga sambutan Hari Sungai pada tahun ini dapat menyemaikan dan meningkatkan kesedaran kita semua untuk sama-sama menjaga sungai-sungai secara lestari untuk manfaat kita semua. Sebagai penutup, sekolah saya sajikan beberapa rangkap pantun untuk semua. Sirih adat, sirih dijunjung. Gubahan oleh Andam Bistari. Adat dijunjung, andap disanjung. Resam budaya hingga kini. Madah diungkap, santun bitara. Pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon dimaafkan seikhlas hati. Waktu liburan mendaki gunung, sampai di puncak indah sekali. Terima kasih sudah berkunjung. Kalau suka, datanglah lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Virapan Anak Lelaki Subramaniam di atas ucapan aluan serta pantun yang menarik sebentar tadi. Bukan rumput sebarang rumput, rumput berseni bagai hiasan. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memberi kata perasmian. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimulakan pengurusi majlis, ya. Yang berhormat Tuan Virapan Anak Lelaki Subramaniam selaku Esko Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berhormat sahabat saya Datuk Mansur bin Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang bahagia Datuk Seri Yang Senior Dr. Zaini Ujang, Ketua Usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air.
Yang bahagia Datuk Seri Haji Nur Hisham bin Muhammad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran. Yang bahagia timbalan-timbalan Ketua Usaha sama kita Dr. Chin, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Agensi, Pegawai Kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air dan Wakil Pimpinan daripada Kerajaan Negeri Sembilan. Dan saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran bekas timbalan Ketua Usaha Sektor Air Puan Azizah yang dapat hadir bersama. Terima kasih banyak. Katanya balik kampung Rombau. Dan saya juga nak sampaikan salam daripada Ahli Parlimen Rembau yang saya hubungi beliau. Kebetulan beliau ada program pada pagi ini. Dan juga Yang Berhormat Adun, tuan-tuan di sini. Saya ingin memulakan bicara pada pagi ini dengan sama-sama kita meneliti suatu firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maaf saya buka lah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Maksudnya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi bertukar silih ganti siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mengasihi Allah sama ada waktu mereka berdiri, waktu mereka duduk atau waktu mereka baring dan memikirkan kejadian langit dan bumi sambil dia berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu tidak ciptakan segala ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Tuan-tuan sekalian, Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah yang mencipta alam, mencipta bumi. Dalam Quran terdapat lebih kurang 63 ayat yang menceritakan tentang air, lembangan, lautan dan sebagainya. Manakala secara spesifik, secara khusus, ada 52 ayat Al-Quran yang menyebut tentang sungai. Menariknya, ada 13 ayat yang menyebut tentang keseluruhan dalam bentuk ayat berhubung dengan soal lautan, daratan, sungai dan air, dan dia mewakili 1/3 daripada permukaan muka bumi kalau nisbahkan peratusan, berbanding dengan ada 52 ayat Quran yang menyebut tentang lautan. Nisbah ini dibuat penelitian oleh para pengkaji bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut bilangan ayat, bilangan perkataan dan susunan ayat dalam Quran benar-benar menterjemahkan nisbah keluasan daratan dan keluasan lautan. Cuma agak menarik bila kita teliti, ada suatu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, awalam yara anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkum la mu'aqiba li hukmihi wa huwa asra'ul hisab. Ayat ini sangat menarik. Kerana Allah Ta'ala sebut bahawa kenapa manusia tidak memikirkan bagaimana Allah Ta'ala mengurangkan daratan dengan mengecilkan tepian-tepiannya. Dan Allah menghukum apa yang dikehendaki. Ayat ini dibahas oleh para penyidik bahawa hakisan akan berlaku pada setiap tebing-tebingnya. Dan ini merupakan sunnatullah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mengambil perhatian terhadap elemen tersebut dan melakukan usaha ke arah mitigasi bagaimana untuk kita mengawal perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, sungai ialah satu anugerah besar Allah Ta'ala kepada manusia. Di negara kita, kita mempunyai 2,986 lembangan sungai di negara yang merupakan sumber bekalan air bersih untuk negara kita. Bahkan ada negara dunia yang langsung tak ada sungai. Tuan-tuan, kita ada 2,986 lembangan sungai.
ini rahmat Allah Ta'ala yang cukup besar kepada kita. Dan setiap kali Allah Ta'ala sebut syurga, dia pasti sebut sungai. Ya. Tidak ada satu ayat Quran yang menyebut syurga yang Allah tak sebut sungai. Bermakna sungai adalah suatu nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi. Dan kita, negara kita mendapat taburan hujan purata melebihi 2,000 mm setahun. Antara yang tertinggi di dunia. Namun jika semua nikmat ini tidak dijaga dengan baik, maka hilanglah khazanah alam dan tidak akan dapat kita cari ganti. Pada suatu ketika dahulu, Rembau adalah pengkalan bagi masyarakat Minangkabau dan Sumatera yang merantau melalui Sungai Linggi. Kemudian mereka membuka perkampungan baru dan membina kerukunan masyarakat yang dilengkapi dengan sistem adat, identiti yang sangat unik. Sebagaimana disebut oleh Esko Kerajaan kita tadi, 9 negeri yang penuh dengan kesenian adat, budaya yang sangat unik. Rembau juga menjadi destinasi pelancongan semula jadi, menyusuri sungai sambil melihat klip-klip yang cantik. Serangga, eksotik, buaya, bangau dan ribuan kehidupan yang berada di sepanjang sungai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sambutan Hari Sungai Sedunia disambut pada hari Ahad terakhir bulan September setiap tahun. Objektif sambutan Hari Sungai Sedunia adalah untuk memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumber air yang merangkumi jaminan bekalan air dan sekuriti air serta kebersihan sungai demi kelestarian alam untuk diwarisi kepada generasi masa depan. Tema sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021 tahun ini ialah alur air di dalam komuniti ataupun waterways in our communities. Tema ini dipilih bagi menekankan aspek inklusiviti dan kebersamaan komuniti setempat untuk menjaga sungai. Dan kita harus sedar bahawa ia adalah suatu amanah yang cukup berat untuk dipikul kita bersama. Alhamdulillah, saya dimaklumkan selain daripada majlis kita pada pagi ini, Jabatan Pengairan dan Saliran Seluruh Negara turut menganjurkan program yang sama di peringkat negeri masing-masing. Tahniah diucapkan dan tidak keterlaluan jika disebut bahawa sambutan Hari Sungai turut dimeriahkan di seluruh kampung. Bahkan kita di peringkat kementerian kita merancang untuk jadikan hari ini hari gotong royong seluruh rakyat Malaysia untuk turun ke sungai seluruh negara. Sayangnya kita berdepan dengan COVID yang menyebabkan tidak banyak aktiviti komuniti dapat kita laksanakan. InsyaAllah, hasrat besar saya dan kawan-kawan di semua kementerian, dan saya telah maklumkan pada Perdana Menteri bahawa hasrat besar kami nak jadikan hari sambutan sungai ialah hari seluruh rakyat cuti sekejap, rehat daripada aktiviti keluarga masing-masing. Mari kita turun ke sungai, kita jaga sungai, kita jaga kebersihan sungai. Supaya kecintaan pada sungai itu dapat kita garapkan sejak daripada kecil anak-anak kita sampailah mereka yang telah pun berusia. Tuan-tuan sekalian, dasawarsa ini, cabaran perubahan iklim dan pemanasan global telah pun menjadi wacana. Bukan sahaja negara kita, bahkan seluruh dunia. Fenomena ini memberi impak langsung kepada kemampanan sumber air negara. Kejadian cuaca panas kering yang panjang, banjir kilat yang ekstrim, hakisan pantai dan kenaikan aras laut adalah indikator dan signal kewaspadaan kepada kita semua. Kerajaan perlu bersedia untuk memperuntukkan sejumlah perbelanjaan yang besar untuk mitigasi risiko dan penyediaan infrastruktur bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terjamin. Baru-baru ini berlaku kejadian kepala air dan banjir lumpur di daerah Kuala Muda dan Yan di Kedah. Kejadian ini berlaku apabila curahan hujan melebihi keupayaan alur sungai sehingga menyebabkan air sungai melimpah ke tebing dan menyebabkan kerosakan harta benda dan turut mengorbankan nyawa, dan ini merupakan suatu iktibar dan pedoman kepada kita semua. Bagi pihak kerajaan, kita sedang berusaha membangunkan suatu mekanisme supaya kawasan-kawasan rekreasi yang dapat kita sediakan alat amaran awal, sekurang-kurangnya mengurangkan risiko kepada mereka yang berkelah, yang berkunjung di kawasan-kawasan rekreasi. Bersama dengan Nahrim, kita sedang berusaha untuk bangunkan suatu kaedah
supaya bila berlaku kepala air ini, amaran awal dapat diberi sekurang-kurangnya kepada mereka yang berkunjung di sepanjang sungai untuk rekreasi. Ini di antara inisiatif yang dibuat supaya kita mengurangkan risiko kemalangan nyawa dan harta benda. Selain daripada itu, rakyat juga mengalami masalah gangguan bekalan air sekiranya sumber air tidak dijaga dengan baik. Dan kita lihat bagaimana gangguan-gangguan ini turut menyebabkan loji-loji rawatan air terpaksa ditutup. Dan ia meninggalkan kesan yang besar kepada penduduk, di mana pencemaran sungai seperti yang berlaku di Sungai Semenyih dan baru-baru ini berlaku di Terengganu. Bila mana terpaksa loji-loji bekalan air terpaksa ditutup kerana akibat pencemaran ataupun aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KASA menyedari segala permasalahan ini dan kita sedang menyusun dasar, strategi dan pelan tindakan yang komprehensif. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru pihak berkuasa negeri bersama-sama kita, Esko Kerajaan Negeri yang sentiasa rapat hubungan dengan pihak kementerian, bukan Negeri Sembilan, bahkan negeri lain. Terima kasih banyak. Di mana kita telah membangunkan suatu pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu IRBM yang dibangunkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Kita habis belanja jutaan ringgit untuk membangunkan pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu. Dan tujuan kita bangunkan IRBM ini ialah supaya semua perancangan pembangunan yang melibatkan kawasan lembangan sungai mesti direfer kepada IRBM. Sebab dia sangat penting untuk mengelak sesuatu musibah yang berlaku pada masa hadapan. Dan IRBM melalui JPS ini telah pun hampir kita selesaikan di seluruh negara. Dan ia merupakan panduan bagi kerajaan negeri, kerajaan tempatan dalam menyusun, dalam mengatur pembangunan di kawasan-kawasan lembangan sungai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk sama-sama kita mengambil perhatian terhadap kepentingan dan merujuk kepada garis panduan pengambilan pasir sungai pindaan 2020 yang telah digubal oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Garis panduan tersebut telah pun dipersetujui oleh semua kerajaan negeri semasa mesyuarat Majlis Sumber Air Negara yang ke-10 pada 15 Ogos 2015 yang bertujuan untuk menyeragamkan proses permohonan pengambilan pasir dan mengambil kira keseimbangan ekosistem dan morfologi sungai. Saya juga ingin mengingatkan agar semua agensi penguatkuasaan mesti bertindak dengan tegas tanpa kompromi terhadap penjenayah alam sekitar yang mencemarkan sumber air sama ada air untuk minuman atau air untuk industri dan pertanian. InsyaAllah, saya berharap pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dapat kita bentangkan dalam Parlimen insyaAllah pada awal tahun depan supaya penguatkuasaan dapat kita laksanakan dengan lebih kuat lagi, dengan lebih kukuh lagi dan hukuman lebih tegas lagi dapat kita laksanakan. Saya juga ingin maklumkan bahawa pendekatan di peringkat kementerian untuk kita laksanakan program denai sungai kebangsaan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita letakkan sasaran menjelang tahun 2030 untuk membangunkan lebih kurang 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan. Dan di peringkat kementerian, kita menyediakan sebuah buku panduan program denai sungai kebangsaan. Buku ini sangat penting sebab kita di peringkat kementerian menerima banyak permohonan daripada komuniti setempat, mereka yang sangat cintakan sungai, pejuang-pejuang alam sekitar dan sebagainya untuk membina denai di kawasan komuniti masing-masing. Saya ucap terima kasihlah, kesedaran ini sangat bagus. Dan bila kita sediakan buku panduan ini, tuan-tuan boleh refer terus. Kita pun tuan-tuan boleh tengok saya online kandungan buku ini di mana ada proses permohonan dan sebagainya. InsyaAllah hasrat besar kita bila 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan dapat kita bangunkan, komuniti mengambil alih tugas selain daripada Jabatan Kerajaan Penguatkuasa, komuniti mengambil alih untuk jaga sepanjang sungai dia. Kadang-kadang minta maaf untuk saya sebut, ada pihak luar yang kadang-kadang membuat pencemaran di sungai kampung kita. Mereka datang daripada luar, meletakkan kekotoran dalam sungai kita. Akibat daripada itu, ikan-ikan kehidupan mati. Saya baru ni turun ke Johor bila berlaku satu pencemaran yang sangat serius. Ikan mati, segala kehidupan sungai mati dan penduduk pun ada yang terpaksa dihantar ke hospital. Saya menganggap ini
tindakan yang sangat tidak bertamadun, sangat tidak patut. Tuan-tuan boleh bayangkan, ya, bahan kimia yang bahaya yang sepatut diurus, dilupuskan mengikut tempat yang kita tentukan, tiba-tiba dibuang ke anak-anak sungai, ke aluk-aluk air. Ya. Lebih malang lagi, masyarakat setempat terpaksa menanggung resiko bebanan kerosakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu bagi saya penting sangat kita libatkan komuniti setempat, NGO, semua badan supaya kalau sungai di kampung kita, kitalah jadikan sungai itu anak angkat bagi kampung kita untuk kita lestarikan, insya-Allah. Di samping itu saya juga ingin menyentuh soal kawasan reserve sungai yang dibangunkan di kawasan rekreasi dan riadah. Ya, ini di antara projek kita, denai sungai kita akan bangunkan di kawasan reserve sungai. Kita tidak perlu melibatkan pengambilan tanah dan sebagainya. Ya, dan ini akan menjadikan kawasan itu kawasan yang sangat indah. Kawasan riadah, kawasan rekreasi untuk berkelah, memancing, berbasikal untuk manfaat komuniti setempat. Semoga kemeriahan kawasan denai sungai menjadi penghalang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, ya, membuang sisa ke dalam sungai dan sebagainya. Cabaran besar kita selain daripada sampah biasa ialah plastik, sisa plastik. Ya, dan kita lihat bagaimana sungai ini, ya, alur air sekira tidak diselenggara dengan baik, ya, dia akan memungkinkan berlakunya banjir kilat. Puncanya ialah kerana plastik yang menutup aliran air. Oleh kerana itu, saya ucap tahniah pada kerajaan negeri hari ini kita tidak menyediakan botol plastik, kita menyediakan kertas dan air, dan inilah hasrat kementerian supaya kita mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KASA komited memastikan kecukupan sumber air dan jaminan bekal air bersih untuk seluruh rakyat Malaysia. KASA dan unit perancang ekonomi telah pun merangka Pelan Transformasi Sektor Air 2040 dalam intipati rancangan Malaysia ke-12 untuk menjadikan sektor air sebagai enjin pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Malaysia sebagai hub air serantau menjelang tahun 2040. Banyak program infrastruktur air sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, dan sebahagian tu dalam perancangan kita termasuklah suka saya umumkan projek grid air kebangsaan, projek pengurusan kadar air tidak berhasil, projek takungan air pinggiran sungai atau akar ringkasnya TAPS, projek naik taraf empangan, projek rancangan tempatan banjir dan projek pemeliharaan pantai di seluruh negara. Setakat ini, projek infrastruktur air sangat bergantung kepada pembiayaan awam, sama ada dibiayai secara pinjaman atau pemberian geran. Justru mengambil kira sumber keuangan yang terhad dengan cabaran COVID yang kerajaan terpaksa belanja dengan jumlah yang sangat besar, maka projek dijalankan mengikut prioriti dan keperluan semasa oleh pihak kerajaan. Ini sikit jawapan kepada permohonan daripada Esko Kerajaan Negeri Sembilan. Ya. Walaupun kita akan teliti satu persatu, tapi kita akan ikut prioriti kerana kedudukan kewangan dan sebagainya. Untuk makluman tuan sekalian, bagi menangani cabaran semasa, KASA menerusi unit perancang ekonomi dan Akademi Sains Malaysia sedang merangka model pembiayaan alternatif sektor air untuk dilaksanakan di bawah agenda transformasi sektor air 2040. Beberapa cadangan telah pun dipertimbangkan, antaranya land swap, ya, projek wakaf, ya, projek sukuk, ya, wakaf sukuk, hybrid, annuity dan sebagainya. Ini mekanisme-mekanisme yang saya fikir kita perlu mengambil manfaat dan kita meneroka elemen-elemen tersebut. Ya, sebab kos pengurusan air ini sangat besar tuan sekalian. Ya. Tarif air setengah-setengah negeri dah 38 tahun tak disemak. Ya. Sedangkan kos untuk baiki paip pecah saja, saya ingat setiap negeri tak kurang pada bilion ringgit. Ya. Oleh kerana tempoh hayat paip-paip yang lama ni terpaksa ditukar. Dan pihak kementerian sedang melaksanakan projek itu berfasa. Ya, sebab setengah-setengah negeri tuan-tuan, kadar air tidak berhasil atau NRW melebihi 50%. Ada yang sampai 62%. Ya. Kalau 62%, yang kita jual hanya dalam 48%. Separuh daripada air yang kita rawat di loji, ya, bocor di tengah jalan kerana paip-paip lama. Dan ini menerangkan kos yang sangat besar. Walaupun untuk suka saya maklumkan bahawa selain daripada itu, kita juga laksanakan program dana melalui sistem wakaf.
wakaf air. Untuk pendanaan awam ni wakaf air kita rancangkan pada hujung tahun 2020 untuk membiayai projek infrastruktur air berskala kecil yang segera tidak melebihi 50,000. Terutama di kampung-kampung yang jauh daripada sistem air negara atau sistem air awam. Kampung-kampung yang kadang-kadang 20 km dalam kawasan yang tidak ekonomik kalau kita nak bekalkan air bersih daripada sumber air awam kepada mereka. Apa yang kita buat? Kita bersama dengan Kementerian Luar Bandar, KPLB, untuk membangunkan melalui sistem wakaf. Wakaf Malaysia hingga akad ini kita ada dana melebihi 3 juta ringgit. Dan untuk makluman semua, kita telah pun membina 6 buah projek yang dilaksanakan kos keseluruhan lebih kurang 244,000 melalui dana wakaf ini dan beri manfaat kepada hampir 3,000 rakyat kita yang jauh daripada kawasan air utama. Alhamdulillah, untuk makluman semua, dalam masa terdekat ini, sasaran 100 hari Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita akan bangunkan 5 lagi projek yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada pagi ini, besarlah harapan saya agar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dapat kita kukuhkan lagi sinergi dan pengurusan sumber air, sungai dan bekalan air secara lestari di negara kita, insya-Allah. Saya ucap terima kasih banyak pada Kerajaan Negeri Sembilan yang telah pun mengambil inisiatif dalam usaha memelihara sumber air negara. Walaupun dimaklumkan oleh Esko tadi bahawa beberapa insiden juga berlaku di Negeri Sembilan, alhamdulillah dapat ditangani dengan sangat baik dan ini merupakan hasil kerjasama agensi-agensi dan pihak kerajaan negeri. Saya juga menyeru dan mendukung hasrat supaya kerjasama daripada semua pihak, badan-badan korporat, badan bukan kerajaan, pemimpin masyarakat setempat, komuniti setempat dan orang awam untuk bersama-sama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air berganding bahu menyelesaikan cabaran pengurusan sumber air dan bekalan air negara demi menjamin kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat kita semua, insya-Allah. Saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis perasmian sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2021 pada kali ini. Semoga sambutan ini memberi kesedaran dan menyemai rasa tanggungjawab untuk melestarikan sungai secara kolektif. Sungai bersih adalah nadi bagi kehidupan rakyat seluruhnya. Dan akhirnya saya terpanggil juga bila Tuan Werapan tadi jual pantun. Hebat pantun dia ni. Jadi saya pun bukan nak jawab pantun, nak hadiahkan pada kita semua 4 rangkap pantun. Kena ke tak kena ni tak tahu, dengar dulu. Bermain upih di tepi bendang, banyak melekat daun semalu. Sungai bersih cantik dipandang, kutip sampah janganlah malu. Pemandangan indah berwarna-warni, bulan purnama menghias semalam. Menjaga sungai amalan murni, nadi kehidupan seluruh alam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2021 pada kali ini. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan dipohon Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas dan dijemput Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Sembilan, Tuan Werapan Anak Lelaki Supramaniam dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Mansur bin Osman, untuk bersama-sama di atas pentas bagi menyempurnakan acara. Majlis dengan ini memohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyentuh crystal ball sebagai gimmick perasmian Hari Sungai
Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas ucapan dan gimik perasmian sebentar tadi. Maka bermulalah sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021 di Sungai Rembang. Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat YB Esko dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri, Tif-Tif Jemputan dan juga hadirin sekalian, sempena Hari Sungai Sedunia pada hari ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia akan melancarkan logo Denai Sungai Kebangsaan DSK. Program Denai Sungai Kebangsaan ini merupakan suatu langkah kawalan pencemaran sungai dan mengurangkan risiko banjir. Mari sama-sama kita saksikan tayangan video pelancaran logo DSK. Sisa buangan daripada kilang premis perniagaan dan kediaman dibuang ke dalam sungai Kampung Naran di Batu Maung, Pulau Pinang. Berikutan insiden pencemaran Sungai Kim Kim Pasir Gudang, 13 buah sekolah di sekitar Pasir Gudang diarah tutup. Adakah ini yang kita tinggalkan untuk generasi kita? Umum mengetahui bahawa wujud kawasan rizab sungai yang menjadi pusat penempatan haram dan kawasan pembuangan sampah yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai di Malaysia. Sehubungan itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia melancarkan program Denai Sungai Kebangsaan DSK yang merupakan langkah kawalan pencemaran sungai dan mengurangkan risiko banjir. Objektif program Denai Sungai Kebangsaan adalah memastikan kelestarian dan keindahan sungai sekaligus mengawal aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran, mewujudkan rasa kebertanggungjawabaan bersama di kalangan pelbagai pihak, menggalakkan aktiviti berasaskan alam di kalangan komuniti setempat, merangsang aktiviti yang berteraskan ekonomi seperti pelancongan sungai. Denai sungai ialah laluan sepanjang sungai atau mana-mana badan air pada bahagian jajarannya. Manfaat yang boleh diperolehi antaranya ialah menjaga, melestari dan melindungi keindahan sungai daripada aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran, meningkatkan kualiti sumber air bagi memastikan kecukupan bekalan air bagi semua sektor, memperkenalkan konsep kesihatan planet yang memberi penekanan terhadap kepentingan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan kelestarian alam sekitar, memupuk dan meningkatkan kesedaran berhubung penjagaan sungai dan alam sekitar dalam kalangan komuniti setempat dan semua pihak berkepentingan, sekaligus menjadi transformasi masyarakat yang berubah secara menyeluruh ke arah kelestarian sungai dan alam sekitar, merangsang aktiviti ekonomi setempat seperti pelancongan sungai melalui aktiviti berasaskan alam semula jadi. Pelaksanaan program Denai Sungai Kebangsaan DSK adalah seperti berikut. Pada tahun 2023, JPS mensasarkan pembinaan denai sepanjang 1,000 kilometer. Seterusnya, pada tahun 2025 pula adalah sepanjang 5,000 kilometer dan pada tahun 2030 dianggarkan sepanjang 10,000 kilometer akan dibina. Sekiranya anda mempunyai cadangan pembinaan denai atau berminat menyertai aktiviti program Denai Sungai Kebangsaan, anda bolehlah menyertai kelab, persatuan dan NGO berkaitan alam sekitar seperti Sahabat Sungai Malaysia atau Friends of Rivers Malaysia. Meluangkan masa mengikuti pelbagai aktiviti kesukarelawanan untuk melestarikan lembangan sungai seperti membina dan menyelenggara denai, aktiviti kuda iaitu kutip sampah sambil beriadah, menanam pokok dan membersihkan kawasan kejiranan. Hubungi jurutera daerah Jabatan Pengairan dan Saliran di daerah masing-masing untuk penyelarasan aktiviti program Denai Sungai Kebangsaan di tempat anda. Itu dia tadi tayangan video pelancaran logo DSK. Hadirin sekalian, untuk makluman, program DSK ini adalah inisiatif di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air yang merupakan pendekatan nature-based solution bagi menangani cabaran sosio alam sekitar melalui pengurusan dan penggunaan alam yang lestari dalam usaha menjayakan sasaran pembinaan denai sungai terpanjang sepanjang 10,000 km menjelang 2030. Hadirin sekalian, Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia, NAHRIM,
telah berjaya membangunkan aplikasi MyDSK untuk fasa permulaan bagi 6 lokasi denai sungai iaitu Sungai Gong, Selangor, Sungai Pengkalan Datu, Kelantan, Sungai Langat di Alur Ilmu UKM Selangor, UTM Johor, Sungai Damansara di MSU dan Sungai Klang di Melawati, Selangor. Seterusnya adalah tayangan video pelancaran aplikasi MyDSK. Mari sama-sama kita saksikan. Begitulah tadi tayangan video pelancaran aplikasi MyDSK. Untuk makluman hadirin, aplikasi ini akan memudahkan pengguna untuk mencari denai yang berdekatan beserta maklumat yang diperlukan. Selain itu, ia boleh dijadikan media penyebaran maklumat dan aduan serta cadangan sebarang aktiviti berkaitan termasuk maklumat pencemaran air dan alam sekitar. Hadirin sekalian, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA juga melalui JPS Malaysia telah melaksanakan program Carbon Footprint CFP bagi mendapatkan nilai pelepasan gas rumah hijau atau Greenhouse Gases GHG daripada aktiviti-aktiviti yang berada di bawah kawalan jabatan, seterusnya mewujudkan pelan tindakan yang boleh mengurangkan CFP di jabatan. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan montaj program Carbon Footprint JPS Malaysia. Itu dia tadi tayangan video pelancaran Carbon Footprint. Tahniah diucapkan kepada JPS Malaysia. Hadirin sekalian, seperti yang telah kami maklumkan awal tadi, Hari Sungai Sedunia tahun ini turut disambut di beberapa lokasi seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Maafkan saya. Baiklah, di layar sekarang sedang ditayangkan secara langsung dan rakaman aktiviti-aktiviti sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat daerah dan negeri. Bersama-sama kita di Sungai Rembau, Lubuk Cina Negeri Sembilan adalah dari ke-14 buah negeri di seluruh Malaysia yang dan merangkumi 49 lokasi. Semata-mata untuk menyemarakkan sambutan Hari Sungai Sedunia pada tahun ini. Seperti Ya, yang Datuk Seri dan juga Difti Kehormat boleh lihat sekarang, terdapat aktiviti-aktiviti yang dijalankan di setiap lokasi, antaranya di Kuala Lumpur sendiri, di JPS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sedang dijalankan aktiviti gotong royong, ya Syah? Okey Ambil, nampaknya ada senam ropik dekat JPS Selangor. Anda dapat lihat dekat situ.
Mereka exercise pada hari ini. Okey, aktiviti gotong royong ini juga telah berlangsung bermula pukul 7.30 pagi tadi. Ya, betul. Dan sambutan pada hari ini juga dianjurkan di setiap negeri masing-masing. Dan seperti yang kita sedang lihat sekarang, kebanyakannya rata-rata menjalankan aktiviti gotong royong Ya. berhampiran. Yang paling penting berhampiran dengan mana, Syah? Ya, berhampiran. Dengan denai sungai. Ya, Dengan denai ya. sungai. Tapi yang kebanyakan yang saya nampak dekat situ, mereka sedang menanam pokok. Ya, Okey. sesuai dengan tagline kementerian. Kementerian iaitu apa? Bergotong royong. Kutip sampah sambil riadah, iaitu Itu yang kudah. telah dijalankan oleh tadi saya lihat ada. Itu adalah promosi daripada KASA. Ya, Okey, sambil-sambil- sempena Hari Sungai Sedunia tahun ini. Betul. Dan seperti yang kita sedang lihat, penanaman pokok, gotong royong. Ada tadi saya nampak ada senam robik. Selain itu, antara aktiviti lain adalah pelepasan anak ikan dan pertandingan berbasikal. Betul. Itu dia aktiviti-aktiviti riadah yang lain ya. Okey, kita dapat lihat sekarang ini. Dekat mana tu? Di Selangor kita tengok tengah buat senam robik. Okey, dekat Zumba ke negeri senam robik tu, Melaka, diorang tengah menanam pokok. Banyak juga yang sedang menanam pokok ya. Okey, itulah dia. Ya, segala inisiatif ini dilakukan untuk generasi di masa hadapan lah. Ya, betul. Okey, terima kasih juga diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini bagi menyemarakkan lagi, bagi memberi kerjasama untuk Menyemarakkan sambutan Hari Sungai Sedunia pada tahun ini. 2021. Baiklah. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada JPS Malaysia dan juga kementerian. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Terima kasih Terima KASA kasih. dan juga JPS Malaysia dan seluruh negeri. Hadirin sekalian, Baiklah hadirin sekalian. Anugerah Sumber Air Aqsa merupakan penghargaan dan galakan kepada penglibatan komuniti masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang ramai dalam memelihara sumber air. Pada tahun ini, sebanyak 13 pencalonan telah diterima daripada 7 buah negeri di mana pencalonan dibuat melalui JPS negeri. Anugerah Sumber Air Aqsa pada tahun 2021 dianugerahkan kepada Kelab Pecinta Alam Sekitar Kolam Takungan Banjir Sungai Midah dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sekalung tahniah diucapkan. Ingin merakamkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada seluruh ahli kelab pecinta alam kolam takungan banjir Sungai Midah untuk mencantikkan lagi kawasan ini dengan persetujuan pihak JPS yang akan kita uruskan selepas ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat yang telah membangunkan kawasan ini dan juga menghasilkan keputusan yang begitu membangsakan ini. Sekian, terima kasih. Okey, ini pula adalah kawasan takungan yang saya masukkan tadi daripada kawasan tinggi di belakang. Air ini mengalir dan ini adalah hasil perkongsian 3 pekebun yang mengusahakan kolam. Laluan air ini dikumpul dari sebahagian daripada tempat peternak ikan yang wujud di kawasan ini yang sesuai seperti tilapia, ikan lipat dan sukmama ini masuk ke sini dan mereka menggunakan seolah teras kawasan atas, bawah, air dan ini bahagian dari kawasan yang saya rasakan bukti bahawa komuniti memelihara dan memastikan air yang ada ini dapat dimanfaatkan. Kawasan ini tidak lagi menjadi kawasan tempat pembiakan nyamuk dan ianya ada komuniti laluan keluar dan kita lihat banyak ikan di sini yang tidak dimungkinkan menjadi pembiakan nyamuk ini. Jadi sekali lagi saya harapkan pihak Jabatan Pengelolaan dan Saliran dapat terus memberikan sokongan bagi kawasan ini terus menjadi kawasan pendapatan di sepanjang tempoh PKP yang lalu daripada tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Sekian, terima kasih.
Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Kelab Pecinta Alam Sekitar Kolam Takungan Banjir Sungai Midah dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hadirin sekalian, dimaklumkan bahawa Jawatankuasa anugerah tesis terbaik peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Air Sedunia tahun 2021 dengan tema Valuing Water telah menerima sebanyak 18 pencalonan tesis untuk dipertandingkan pada tahun ini mengikut kategori berikut. Kategori pertama, Dr. Falsafah sebanyak 4 tesis, Sarjana 3 tesis, Sarjana Muda 11 tesis. Berikut adalah keputusan panel penilaian yang telah memperakukan pemenang-pemenang yang layak bagi setiap kategori seperti berikut. Bagi anugerah emas tesis terbaik bagi kategori Dr. Falsafah PhD dianugerahkan kepada yang berusaha Dr. Siti Nur Aisyah binti Muhammad Saleh dari UTHM. Penghargaan kepada
menonton melalui skrin yang telah disediakan di hadapan pentas. Bagi mematuhi SOP, kita Dan- menghadkan. Ya, sukacita juga diingatkan kepada para hadirin untuk mematuhi SOP dan juga penjarakan fizikal. Walaupun Negeri Sembilan sudah berada di fasa keempat, tetapi kita masih lagi patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, sekarang ini Yang Berhormat Menteri Kasar, Yang Berhormat Exco Kerajaan dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri sedang turun untuk menghampiri ke tapak pelepasan anak ikan. Anak ikan. Ya, betul. Dan untuk makluman hadirin sekalian, jenis ikan yang akan dilepaskan adalah jenis ikan lampam sungai sebanyak 20,000 ekor jenis ikan benih anak ikan lampam dan juga ikan terbol sebanyak 10,000 ekor. Okey, pemilihan ikan ini dilakukan oleh Jabatan Perikanan adalah berdasarkan ikan asal di habitat sungai berkenaan. Dan Syah, biasanya ikan lampam ni biasa ditemui di habitat sungai yang mengalir yang bersaiz sederhana hinggalah ke sungai yang besar, Syah. Begitu juga untuk ikan terbol, ditemui hampir kebanyakan kawasan air terutama di kawasan sungai yang luas dan arus perlahan. Kawasan yang berlumpur hingga berpasir ini menjadi pilihan habitat ikan terbol. Terbol juga amat popular ya untuk dijadikan pekasam, Syah. Ya, memancing juga tidaklah sesuka mana dan biasanya penggunaan pelampung amat efektif. Ya, dan yang paling penting, pekasam ikan terbol ni dapat mendapat permintaan yang tinggi sehingga sekarang. Sekiranya adakah peluang kita untuk buat pekasam pula selepas ini? Kena tanya penganjur. Baik. Okey, baiklah. Seperti yang anda dapat lihat ya, yang berada di kemah utama. Ya, seperti yang berada di kemah utama sekarang, seperti yang Dapat anda lihat semua secara lihat, dekat. YB Menteri dan juga Pelepasan Dikti benih Kormat anak ikan sedang. melepaskan benih ikan. Ya, betul. Dua jenis kan, Syah? Ya, betul. Ikan lampam dan ikan terbol. Baik. Sebabkan banyak kan, so banyak jugalah plastiknya. Terima kasih diucapkan kepada YB Datuk Seri dan juga Dikti Kormat Di atas pelepasan benih Ya. anak ikan ini. banyak Semoga tu, Syah. 20,000 sangat ekor. banyak. So untuk kira ikan kalau lampam kita sungai. totalkan kedua-dua jenis, Ya. totalnya 30,000 anak ikan. 30,000 Betul. ekor. Sangat Betul. banyak dan Sangat kita banyak. harap mereka dapat hidup dengan sihat Ya. dan insya-Allah boleh jadi pekasam. Dan ni untuk orang kata untuk generasi di masa hadapan lah. Ya, betul. Baiklah. Baiklah. Amir, saya tak dapat lihat secara dekat apa yang sedang berlaku Tak dekat apa. sana. Sekarang ni saya sedang melihat YB Verapan sedang telah melepaskan benih ikan. Okey. Dan okey. Okey, saya mohon semua yang sedang menonton tolong kita terus patuhi SOP, tolong penjarakan sosial. Sila beri ruang, jaga penjarakan sosial Ya, betul. Dan patuh SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya boleh ke kita beralih ke acara lapangan? Saya sedang menunggu ni Amil, saya sedang menunggu bagaimana mungkin mereka suka kan nak Baik. tengok anak ikan tu berenang-renang lagi. Baiklah, hadirin sekalian, seterusnya adalah aktiviti Selepas ini iaitu penanaman acara pokok. penanaman pokok dan pemasangan pemasangan kedenai kedenai sungai. Okey, baiklah. Yang berhormat Menteri Kasar, Yang berhormat Tuan Exco Kerajaan Negeri Sembilan dan juga Yang berhormat Timbalan Menteri sedang bergerak Ya. ke acara lapangan seterusnya iaitu penanaman pokok. Mari Dan- kita sama-sama. Ya, betul tu, Syah. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, penanaman pokok dan juga pemasangan kerb ini juga adalah simbolik ya, Syah. Ya, betul. Ini adalah simbolik Kepada tadi kesan daripada pengumpulan GHG pada keadaan tinggi di atmosfera yang menyebabkan haba dari sinar matahari dan haba yang terhasil dari bumi tidak dapat dilepaskan ke angkasa. Okey, Amil. Baik. Kita dapat lihat sekarang Baik. VIP kita sedang pergi ke memilih Baik, pokok yang berada di masing-masing. tapak lokasi, saya ingin Sebelum itu, saya ingatkan untuk mungkin menjaga. ramai yang nak tahu ya jenis pokok yang akan ditanam iaitu Ya. pokok doa. Dalam bahasa saintifiknya iaitu Busida Busida variegated. Betul. Dan juga berapa jumlah bilangan pokok ni, Syah? Lebih kurang 6 pokok dan kita ada buat ekstra 2. Ya. Okey. Baiklah, Apa nama pokok tadi, Syah? pokok doa ya. Pokok Pokok doa doa. biasa kita dengar. Diharapkan doa kita semua dimakbulkan. Okey, sekarang yang kita dapat lihat Yang berhormat Datuk Seri sedang untuk Yang berhormat Menteri Kasar kita
Maaf, Tak apa Syah, tak apa. sedang memulakan acara Seperti yang anda penanaman semua boleh lihat pokok. di Sebelum skrin. itu, Ha. pemakaian sarung tangan terlebih dahulu. Okey. Mohon semua yang berada berdekat ni, kita teruskan jaga jarak. Ya, betul. Okey, penanaman pokok sedang berlangsung. Ya. Simbolik. Dapat lihat dekat sana, Amir? Ya, dapat Syah. Alhamdulillah. Dapat. Begitulah. Dengan penuh kasih sayang yang berhormat Dato' Sri kita menanam pokok doa tersebut. Dan diharapkan pokok yang Semoga menjadi pokok doa ni mendoakan dan buat yang dapat tumbuh. berhormat Dato' Sri dan semua yang berada ya, di dapat sini tumbuh pada hari ini. dengan sihat dan jayanya. Ya, betul. Pokok doakan buat kami. Semoga virus corona ini diangkat semula dan dijauhkan Ya, daripada dan kita dapat Amin. menjalani aktiviti macam biasa balik Syah. Ya, saya sangat teruja sebenarnya sebab apa yang saya tahu bila kita nak menanam ni pun kita memang kena bercakap dengan pokok tu. Ya, so saya bukan difahamkan. dengan manusia saja kita nak pujuk-memujuk, tapi Ya. dengan tanaman pun sama. Betul Syah. Saya difahamkan tumbuhan ni pun ada hati. Tak tahulah betul ke tak. Ya, Dia ada perasaan. Sebab dia juga ciptaan ilahi. Ya. Okey, sekarang ini selesai penanaman pokok. Baik. Yang berhormat Bolehkah Dato' kita Sri seterusnya kita jemput ingin menyiram pokok doa tersebut. Yang dapat kita saksikan dekat sana, Amir? Ya, dapat. Okey, alhamdulillah. YB Datuk Sri sedang Pokok doa semoga menyiram pokok. Semoga terus sihat. semoga pokok itu tumbuh dengan sihat. Ya, betul. Okey, Amir. Baik, Penanaman pokok ini adalah simbolik. Buat apa tu? Itu adalah dengan pelancaran program Carbon Footprint JPS Malaysia. Aktiviti penanaman pokok yang dilaksanakan pada pagi ini adalah sebagai simbolik untuk mengimbangi pelepasan karbon yang dihasilkan oleh JPS. Nampaknya itulah kesan tumbuh-tumbuhan bersama dengan sungai kita juga. Betul tu Syah. Dia dah baca. Okay, sekarang ini kami sedang menunggu VVIP yang lain. Masih ada juga yang masih menanam pokok lagi dan ada juga yang dah selesai. Syah, apa pentingnya penanaman pokok ni Syah macam yang kita cakapkan tadi Syah? Okey, Amil. Saya kena. Ia adalah kesan daripada pengumpulan GHG pada kadar yang tinggi di atmosfera menyebabkan haba dari sinaran matahari dan haba yang terhasil dari bumi tidak dapat dibebaskan ke angkasa. Ini menyebabkan peningkatan suhu global dan dalam tempoh yang panjang mengakibatkan perubahan iklim yang melampau. Kesan yang dapat dilihat adalah melalui banjir besar, kemarau yang berpanjangan, pencairan ais glacier dan kenaikan paras air laut. Ya, ramai orang tak sedar. Ya, Amel, selaras dengan komitmen Malaysia di dalam perjanjian Aris untuk mengurangkan pelepasan GHG menjelang tahun 2030, JPS Malaysia juga kini mengorak langkah untuk mengurangkan pelepasan GHG di dalam aktiviti jabatan. Dan pelepasan GHG yang kena pasti pada peringkat awal ni adalah melalui kenderaan jabatan Ibu Pejabat JPS Malaysia. Sebelum kita buat ke pemasangan keb, kita ada sesi bergambar dulu. Ya. Sesi penanaman pokok telah pun selesai. Dimohon untuk penjarakan. Ya, sukacita diingatkan untuk sentiasa mengekalkan jarak fizikal dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Walaupun kita berada di fasa keempat Pelan Pemulihan Negara, kita masih tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Baiklah, sedang berlangsung sesi bergambar berlatar belakangkan spanduk HSS iaitu Hari Sungai 2021. Betul tu Syah. Adalah kenangan daripada semua yang hadir pada hari ini. Ya, dan saya pasti saat ini sangat dirindui oleh semua pihak. Ya, insya-Allah memang sangat dirindui. Harap selepas ini kita sama-sama bertanggungjawab menjaga sungai. Seterusnya, bolehkah kita ke pemasangan keb denai sungai? Dato' Sri dan div-div kehormat yang lain akan bergerak ke pemasangan keb denai sungai. Ya, betul. Akan naik ke bahagian atas ini untuk pemasangan keb denai sungai. Iaitu panjang keb keseluruhan ini adalah 310 meter. Bahannya adalah batu bata
Panjang denai Sungai Rembau, Lubuk Cina sebanyak Sepanjang 480 meter, Syah. Syah, Ya, Amir. berapa senarai PKK yang terlibat dalam Okey, senarai gotong royong MPKK yang terlibat telah diketuai oleh pengurusi MPKK masing-masing. MPKK Kampung Lubuk Cina, Kampung Sungai Timun dan Kampung Tian Akar, iaitu 3 MPKK. Ya, dan jumlah bilangan yang terlibat adalah seramai 18 orang, ya, Syah. Ya, betul. Ramai 18 orang. Yang berhormat, Datuk Seri dan Div-Div kehormat yang lain sedang menghampiri kerb untuk menyempurnakan acara kerja pemasangan kerb denai sungai. Baik. Ya, hello. Baiklah, yang berhormat Datuk Seri sudah menghampiri kerb Ya. dan sebagai simboliknya Simbolik kepada yang berhormat sambutan Datuk Seri akan simen, akan meletakkan simen dan juga memasang batu kerb. bata, Ya. memasang batu bata sebagai kerb denai sungai, iaitu kerb denai sungai Lubuk Cina. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, begitulah caranya, ya. Syah okey ke kat sana, Syah? Okey, baiklah. Okey, Syah. Kerja pemasangan kerb denai sungai iaitu sepanjang 310 meter, bahannya iaitu batu bata, dan panjang denai Sungai Rembau Lubuk Cina iaitu 480 meter. Antara MPKK yang terlibat iaitu MPKK Lubuk Cina, MPKK Kampung Sungai Timun dan Kampung Titian Akar. Dan seramai 18 orang yang telah terlibat pada pagi Ya, betul. ini untuk kerja pemasangan kerb denai sungai ini. Syah okey ke kat sana? Semoga dengan adanya kerb denai sungai ini, Ya. masyarakat dapat ya betul, dapat mengadakan aktiviti dan riadah dan teruskan aktiviti kudah itu. Ya. Syah okey ke? Alhamdulillah, saya tengah fokus melihat yang berhormat Datuk Seri sedang Div-Div kehormat lain, begitu juga yang berhormat Tuan Verapan kita. Ya, Syah. Syah, macam yang kita cakap tadi lah, kerja-kerja Dan dekat sumbangan sana kita dapat lihat yang berhormat Ya. Datuk Seri SU kita pun sama-sama saya dah untuk siap kat situ. memasang denai sungai, kerb denai sungai ni. Dah siap tu, Wak. Dia dah laju, rasa macam dah biasa pula buat. Okey. Sangat teliti yang berhormat Datuk Seri memasang kerb. Sangat-sangat teliti. Saya sebenarnya sangat kagum, Syah. Kagum kenapa tu, Amir? Sangat kagum tengok apa ni yang berhormat Datuk Seri sendiri dan juga Div-Div kehormat kita sanggup berjemur di panas. Taklah, Betul, saya tak betul. ada kerja panas lah. Sangat-sangat kita kagumi dan sangat-sangat kita hargai. Tahniah dan terima Okey. kasih diucapkan. Baiklah, Amir. Baik. Seterusnya, kita Baik, seterusnya boleh ke Div-Div kehormat kita? Baik, seterusnya dijemput yang berhormat Menteri diiringi. sebelum itu akan ada sesi bergambar Oh, sesi bergambar. di sepanjang kerb sungai. Okey, baik. Okey. Diingatkan yang berada di tapak untuk menjaga SOP. Ya, betul. Baik, Amil. Ya, Selepas ini, apakah acara seterusnya baik. tu? Seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri diiringi Yang Berhormat Esko dan Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi acara menandatangani Plak Denai Sungai Kebangsaan bagi Ya. Sungai Rembau tahun 2021 sempena sambutan Hari Sungai Sedunia pada tahun ini. Okey, Amil. Untuk pengetahuan Amil sekarang ni, sesi bergambar dan Yang Berhormat Datuk Seri serta Div-Div kehormat yang lain baru sahaja bergerak untuk ke lokasi seterusnya iaitu menandatangani Plak Denai Sungai. DSK. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga hadirin sekalian, Denai Sungai Kebangsaan Sungai Rembau ini Mohon beri laluan. Ya. Okey ke, Syah? Sekarang ni Yang Berhormat Datuk Seri sedang menghampiri plak perasmian. Baik. Okey. Alright. DSK Sungai Rembau ini merupakan penanda bahawa KASA mengalu-alukan komuniti setempat, pemimpin tempatan, NGO dan badan korporat untuk bersama mengurus
dan memelihara kawasan Sungai Rembau ini. Dan komuniti setempat, pemimpin tempatan, NGO dan badan korporat turut digalakkan menjadi rakan strategik untuk menyertai sahabat sungai Malaysia, Syah. Okey Amir, saya sedang berusaha untuk lihat. Ya. Yang Berhormat Datuk Seri sedang menurunkan tanda tangan beliau Ya. di plug Denai Sungai Rembau Lubuk Cina. Baiklah. Alhamdulillah. Dan diharapkan langkah ini dapat menggerakkan inisiatif yang melibatkan komuniti setempat dalam Okey. pengurusan dan pemeliharaan kawasan lembangan sungai dan mengurangkan risiko banjir dan pencemaran sungai, Syah. Okey, Baik. selesai sahaja menandatangani plug. Baik, seterusnya adalah Kita ada acara seterusnya adalah pelepasan burung pelepasan burung. yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Okey, dekat sana. Sekarang ini kita sedang okey, Dan, sebanyak 10 ya. ekor burung Terkukur. terkukur akan dilepaskan sebagai simbolik berakhirnya Sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2021 pada hari ini di Sungai Rembau, Lubuk Cina, Negeri Sembilan. Okey, kita sedang menanti. Yang Berhormat Datuk Seri sedang memakai sarung tangan sebelum melepaskan burung terkukur. Ya. Berapa ekor, Syah? 10 ekor keseluruhan. Baik. Cantik burungnya. Okey, Yang Berhormat Datuk Seri sudah memegang 1 ekor dalam kiraan 1, 2, 3. Alamak, burung ni macam nak dekat-dekat saya. Tak apa. Saya rasa burung ni dia tengah nak kena tenangkan. Saya tak tahu saya ada Ya. teknik rupanya. Tak apa, saya pun baru belajar ni. Okey. Saya baru tahu saya ada teknik dengan burung. Yang Berhormat Datuk Seri nampaknya seekor tadi dengan saya. Dia tak nak pergi macam mana ni. Okey, Syah. Okey. Saya pun cubalah. Baik. Okey. Baik, hadirin sekalian. Selesailah sudah acara lapangan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, selesai Alhamdulillah. sudah. Majlis dengan ini ingin menjemput. Sebelum itu Amir, sebelum itu. Ya, Syah. Okey, yang berhormat Datuk Mansur Datuk Mansur, Timbalan Menteri Kasar kita pun ingin turut sama melepaskan seekor burung terkukur. Gitu. Ya. Sebagai Okey, pelepasan burung ini adalah sebagai biodiversity di Sungai Rembau, Lubuk Cina ini. Okey. Nak lepaskan serentak ke? Ya, betul. Okey, baik. Begitulah. Okey, ada lagi pelepasan sebab ada lagi beberapa ekor burung dekat dalam tu. Ada seekor ke? Seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Terbanglah tinggi burung-burung. Cantiklah burung-burung ini terbang. Ya. Alah, pening seekor tu. Kesian dia. Tak panas lagi, Syah? Masih ada lagi beberapa ekor ya, Amel. Sebelum kita berakhir acara pada hari ini. Okey Amir, seterusnya. Baik, seterusnya hadirin sekalian, selesailah sudah acara lapangan pada hari ini dan majlis dengan ini ingin menjemput Yang Berhormat Menteri diiringi Div Kehormat untuk kembali ke kemah utama bagi sesi sidang media dan di pohon para hadirin yang berada di dalam untuk berada di dalam mod senyap semasa sesi sidang media dijalankan dan kepada penonton yang menonton melalui Facebook Live Kementerian dan juga Facebook Jabatan Pengairan Saliran Malaysia JPS. Selesailah sudah event kita pada hari ini, majlis kita pada hari ini dan diharapkan sambutan hari ini memberikan kesedaran dan juga alright, baik. Baik, kepada penonton yang menonton melalui Facebook Live Kementerian dan juga JPS, selesailah sudah majlis kita pada hari ini dan diharapkan kita dapat berjumpa lagi pada tahun hadapan di sambutan Hari Sungai Sedunia tahun 2022. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan kepada hadirin yang berada di tapak pada hari ini,
akan berlangsung sidang media dan dipohon para hadirin untuk berada di dalam mod senyap semasa sesi sidang media sedang dijalankan. Terima kasih. Sebelum itu, terima kasih kepada para penonton yang menonton FB Live. Okey, secara daripada awal sehingga akhir pada hari ini. Kami daripada mewakili JPS Malaysia dan KASA mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jumpa lagi pada tahun hadapan. InsyaAllah. Sungai, korang rasa komuniti kita tahu ke tentang sungai? Jadi kita nak buat video demo bual, jom turun sungai. Jom kita terjah dapatkan jawapan daripada mereka. Tu Sri asal mana? Asal Kampung Batu Bala, Jerantut, Pahang. Kat rumah ada sungai tak? Sungai Cika. Datuk Sri pernah turun bersihkan sungai? Pernah dan biasa mandi sungai tu. Air sungai tu boleh diminum tak? Buat masa ni kategorinya mungkin 3 lah. 3. Tapi dia ada hulu tu ada satu anak sungai yang jernih sangat dan boleh diminum. Saya buat kategori 2. Kli nama dia. Jernih airnya dan boleh diminum. Okey, terima kasih Datuk Sri. Okay, terima kasih. Pernah turun bersihkan sungai? Tak. Belum pernah lagi. Okey, air sungai boleh diminum tak? Kalau sungai kat rumah saya tu macam tak boleh. Okey, air sungai boleh diminum tak? Boleh sebab dia jernih. Sebab jernih. Saya boleh nampak ikan tu saya minum. Puan asal daripada mana? Saya berasal daripada Semunjan, Sarawak. Dekat rumah ada sungai tak? Of course ada. Sebab di punca bekalan air Sungai Semunjan. Puan duduk di mana? Saya di Pajam Nilai. Di Pajam tu di kawasan rumah puan ada sungai? Setahu saya ada lah sungai kecil. Cuma saya tak pastilah dia okey ke tak. Kalau kita ada program macam tu, puan boleh turun ke sungai? InsyaAllah kita sama-sama bersihkan sungai sama-sama lah. Dekat je dengan rumah saya pun. Ada sungai. Tapi sungai tu just bukan untuk sungai yang macam rekreasi ke untuk orang turun. Sungai tu bersih tak? Macam tip tadi. Terima kasih puan. Alright. Hargai sumber air alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Daripada sungai. River. Air sungai yang dirawat lah. Sungai lah. Syabas. Tak tahu. 50? 80%. 52%. Maybe 30 to 40%. Tak tahu lah. River address? No. Tak tahu. I don't really know. Sorry. Sungai Kelang. Sungai Kelang. Sungai Kelang. Kelayung. Klang River. Sungai Kancang. One of it is flood prevention lah. The excess water and also the removal of wastewater from domestic usage. Mengelak daripada banjir. Perangkap air larian. Mengalirkan air daripada kawasan perumahan. Disperse water and the cause flooding, I guess. I'm from Georgetown, Penang, the second best retirement city in the world. This waterfall is the source of Sungai Pinang. It's class 1 water. Daddy says with simple treatment, this water is clean and drinkable. Just keep swimming, just keep swimming. Let me bring you to my secret playground. We used to play along the Sungai Pinang, but now we see no fishes, but dark and smelly Sungai Pinang. Aga told me he can collect 8 kilograms of tin cans from the river every day.
Mommy says this dirty water causes diseases. Here got lots of rubbish. Mommy doesn't like rubbish at home, but people just don't care. Is the river a big rubbish bin? 为什么会有这么多垃圾 இந்த குப்பெல்லாம் எங்க போகும்? Why you sit here and pretend and do nothing? Is the river a big rubbish bin? Mari menyusuri denai sungai, menyusuri kehijauan, menyusuri kesepian, menyusuri keindahan. Mari menyusuri denai belantara, menyusuri kicauan unggas, menyusuri desiran dedaun, menyusuri laluan mergas tua. Mari menyusuri denai, melerai kegundahan, mereda kerensingan, memujuk keresahan, menghayati kelestarian alam sekitaran.